Hai, hello, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati. Saudara-saudara, terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Nah, baru-baru ini ada salah satu bos besar PH yang juga menteri di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan yang diarah untuk meletakkan jawatan. Nah, kenapa ada menteri di dalam kerajaan hari ini yang diarahkan untuk melepaskan jawatan? Sudah pasti di dalam kabinet kerajaan hari ini, mana-mana menteri yang tidak bekerja, menteri yang tidak menjalankan tugas dengan baik, sudah pasti ada gesaan daripada rakyat untuk mereka letakkan jawatan. Namun ini berlaku kepada salah satu kepimpinan daripada Pakatan Harapan setelah kalah saman fitnah. Hana Yeoh wajar letak jawatan menteri, kata satu tulisan yang dikongsikan oleh Syabuddin Husin. Kes saman fitnah oleh Menteri Kesihatan pada waktu itu Abdul Rahman Talib ke atas seorang ahli parlimen pembangkang Sini Vasagam, dan kes saman fitnah oleh Menteri Belia dan Sukan Hana Yeoh terhadap bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Musa Hasan membawa pengajaran penting dalam konteks politik dan perundangan di Malaysia. Kedua-dua kes ini menggariskan implikasi besar yang timbul apabila seorang tokoh awam atau menteri mengambil tindakan undang-undang terhadap pihak lain atas dakwaan fitnah. Dalam kedua-dua kes, hasil keputusan mahkamah telah mencetuskan persoalan tentang kredibiliti. Dalam kes Abdul Rahman Talib v Sini Vasagam dan N. Anor, Abdul Rahman Talib merupakan Menteri Kesihatan dalam Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu, sementara Sini Vasagam merupakan seorang peguam dan ahli parlimen pembangkang. Berkaitan kes Hana Yeoh, pada 23 Disember 2024, ahli parlimen segambut merangkap Menteri Belia dan Sukan Hana Yeoh gagal dalam saman fitnah terhadap bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Musa Hasan. Saman tersebut berkait kenyataan Musa Hasan pada forum wacana isu semasa perjanjian damai Hat Yai 1989, PKM menyerah diri di Universiti Teknologi Mara UiTM pada 30 Januari 2020. Nah, berkaitan dengan ini, wajar atau tidak Hana Yeoh lepaskan jawatan? Apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, baru-baru ini ada satu perkara yang amat panas di dalam channel ini, di dalam video ini, berkaitan dengan satu pertanyaan yang saya tanyakan kepada subscriber, kepada mana-mana rakyat Malaysia yang menonton video tersebut. Tahniah diucapkan kepada Musa Aman yang telah dilantik menjadi TYT Sabah yang baharu. Namun saudara-saudara, pelantikan TYT Sabah yang baharu ini adalah satu perkara yang amat baik. Musa Aman dilantik kerana sudah pasti pihak-pihak yang berkepentingan merasakan Musa Aman layak untuk menjadi TYT Sabah. Tahniah diucapkan. Namun ada komen di dalam video admin, apa sebab sampai Musa Aman yang mungkin ada penyebab untuk Musa Aman dipecat ataupun letak jawatan sebagai TYT? Saya tidak berharap begitu, tetapi di dalam ruangan komen ada yang berkata, pecat saja, jangan ganggu pribumi Sabah. Musa Aman kami tak terima. Ada yang berkata begitu.
Ada juga berkata, benar, Musa tak layak sandang tugas ini. Di dalam komen yang lain berkata, ini kalau macam ni tak adil. Pelantikan Musa sebagai TYT Sabah bukan lantikan daripada rakyat Sabah sendiri. Pecat Musa sebagai TYT Sabah. Bubar Parlimen Sabah. Nah, saudara-saudara, ada yang berkata, pelantikan Musa Aman, TYT, adalah permainan politik. Sepatutnya pelantikan TYT bukan permainan politik. Ada yang kata, kami orang Sabah tak sokong pelantikan TYT Sabah. Semua pemimpin di Malaysia harus menghormati rakyat. Dan ada nama ataupun calon di dalam ruangan komen disampaikan oleh netizen ataupun subscriber dari channel ini. Berkata, Anifah Aman, Pendekar Amin Mulia dan Joseph Pairin Kitingan boleh diketengahkan pihak jawatan TYT Sabah. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, jadi terdapat calon yang dinyatakan di dalam ruangan komen. Tapi saudara-saudara, takkanlah baru saja Musa Aman dilantik jadi TYT, kita sudah mahu beliau dipecat. Apapun keputusan sudah diumumkan, tahniah diucapkan kepada TYT Sabah yang baru, Musa Aman. Saudara-saudara, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, baru-baru ini kita telah mendengar berita sepatutnya ada perjumpaan ataupun pertemuan di antara Perdana Menteri Malaysia bersama dengan Presiden Indonesia. Berita yang kita dengar adalah pertemuan itu tidak dapat dilaksanakan. Pertemuan tidak dapat dilaksanakan kerana dikatakan Presiden Indonesia Prabowo dalam keadaan kesihatan yang tidak baik ataupun dalam keadaan yang demam. Nah, saudara-saudara, saya telah mendapat satu maklumat daripada tulisan oleh Syabuddin Husin. Prabowo tak demam, Anwar yang demam. Nah, jadi persoalannya, adakah di sini sebenarnya Anwar sebagai PM yang mengelak untuk berjumpa dengan Presiden Indonesia? Adakah Anwar di sini nak larikan diri ataupun takut nak jumpa dengan Presiden Indonesia? Itu soalan saya. Tapi sebenarnya saya yakin Anwar Ibrahim sebagai PM tidak akan melakukan perkara sedemikian. Kerana pertemuan di antara pemimpin besar negara ini adalah satu perkara yang amat penting. Prabowo tak demam, Anwar yang demam. Demikian tajuk daripada Syabuddin Husin. Bertarikh 24 Disember, Anwar sepatutnya mengadakan mesyuarat dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Langkawi. Tapi Anwar yang sudah berada di Langkawi kemudian memaklumkan mesyuarat tidak dapat diadakan kerana Prabowo demam. Katanya Prabowo meminta mesyuarat ditangguhkan beberapa hari. Bagaimanapun, Setiausaha Kabinet Indonesia Teddy Indrawijaya menjelaskan Prabowo berada dalam keadaan sihat dan tidak demam. Bahkan beliau menambah, Prabowo menghadiri beberapa siri mesyuarat sebaik pulang dari sidang kemuncak di Lapan di Kahera. Tidaklah Prabowo demam, ujar Teddy, sebagaimana dipetik akhbar Kompas. Malah, kata beliau, sejurus tiba dari Kahera, Presiden Indonesia itu segera mengadakan mesyuarat tertutup. Ada videonya yang telah tersebar, kata Teddy. Laporan berita Teddy itu kemudian segera dikongsi memenuhi ruang media sosial Malaysia sambil kecaman menghujani Anwar kerana didakwa tidak berkata benar ataupun bercakap bohong. Ada yang berkata Anwar telah melanggar peraturan diplomatik kerana sewenang-wenangnya memperkatakan tentang keadaan kesihatan pemimpin negara lain. Yang lain pula mempersoalkan apakah Anwar mendapat maklumat tidak sahih mengenai Prabowo. Kenapa beliau tidak cuba mendapat maklumat yang tepat sebelum menulis di media sosial mengatakan Presiden Indonesia itu demam?
Soalnya jika benar Prabowo demam, sebagaimana ditulis Anwar, bagaimana Setiausaha Kabinet Indonesia sendiri boleh mengatakan sebaliknya? Sepanjang hari ini ramai sekali berbicara negatif mengenai apa yang dilakukan Anwar. Barangkali demam juga beliau lantaran diserang dengan pelbagai kecaman berkaitan hal itu. Barangkali tambah demam lagi Anwar, ialah kerana tiada seorang pun daripada pasukan komunikasi dan penerangan kerajaan Madani termasuk Fahmi Fadzil yang merupakan jurucakap kerajaan tampil membelanya. Begitu juga penyokong-penyokong Anwar di media sosial, mereka pun sama tidak berupaya untuk tampil membela. Kebanyakan hanya tahu memuji, mengampu dan membodek saja. Saudara-saudara, adakah di sini Anwar Ibrahim sudah semakin hilang sokongan ataupun sudah semakin hilang taringnya? Nah, tapi pada akhirnya saudara-saudara, kalau nak tumbangkan Anwar pun, kita tunggulah pilihan daya yang seterusnya, bukan hari ini. Saudara-saudara, berkaitan dengan ini, apa komen Anda?